Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwanihi وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung pengajian daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang banyak daripada apa yang ditinggalkan oleh beliau dan kita mendapat manfaat daripadanya. Mudah-mudahan Allah tinggikan darajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin, dan kita mengharapkan syafaatnya, syafaat para ulama, syafaat khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam tajuk 176, tajuk bab rahmatil bahaim, muka surat 64. Kan? Bab pada menyatakan rahmat, kasih sayang, mengasihi binatang atau haiwan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha. Satu ketika Rasulullah SAW menceritakan ada seorang lelaki yang jalan-jalan di perjalanan yang sangat dahaga. Orang tu sangat dahaga. Fawajada bi'ran, maka dia dapati ada satu perigi. Fanazala fiha, dia pun turun dalam lubang perigi itu. Fashariba thumma kharaja, dia pun minum, kenyang selesai, dia pun nak keluar daripada mulut perigi. Fa idza kalbun yalhath, tiba-tiba dia ternampak seekor anjing yang terjelir lidah dia. Anjing yang terjelir lidahnya, ya'kulu thara minal atash, sedang duk jilat-jilat pasir-pasir yang basah-basah ada lemak lembab tu, batu-batu lemak lembab. Kerana nampaklah dahaganya anjing tu. Anjing pula dahaga. Faqala ar-rajul, lelaki tu cakap, laqad balagha hadzal kalb min al-atash, sungguhnya anjing ni sangat dahaga. Dahaga sangat ni. Mithlu alladhi kana balaghani, macam aku tadi pun dahaga juga. Dia pun tahu rasa perit dahaga tu. Fanazala al-bi'ra, maka dia pun turun sekali lagi dalam perigi. Famala'a khafahu, dalam perigi tak ada benda nak cedok, maka yang ada kasut dia. Dia pun penuhkan air, cedokkan kasut. Thumma amsaka bifihi, nak naik tak boleh lah, dua tangan nak naik, dia gigit dengan mulut. Kira menghina diri dia. Gigit kasut ni kira perbuatan hina. Orang Arab ni kalau kasut campak, oh tu penghinaan besar, macam kes Saddam tu kan, campak kasut dalam mahkamah. Walaupun tak kena, tapi tu hina sangat kalau baling kasut kena orang. Sebab kasut duduk bawah kan. Tu satu penghinaan lah. Kalau kasut letak di tempat yang tak sepatutnya. Jadi dia sangguplah, tak kisahlah hina tak hina, yang penting nak selamatkan anjing, nak bagi dia minum. Sanggup gigit kasut tu. Kan? Fasaqal kalba, maka dia pun bagilah air tu minum pada anjing. Fasyakarallah, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Syukur dapat selamatkan anjing. Syukur kerana selamatkan anjing, bagi hilang dahaga tadi. Faghafaralah, Allah ampun dosa. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih pada dia. Bukan kalau baca fasyakarallaha,
Maksud dia yang terima kasih pada Allah, syukur. Kalau fasyakarallahu, hu tu jadi fa'il. Jadi Allah yang berterima kasih kat dia. Allah yang berterima kasih. Balas, Allah akan balas. Terima kasih Allah dengan balas kebaikan. Innallaha syakur, syakurun alim. Sungguhnya Allah maha bersyukur. Maksudnya Allah pasti akan balas. Tanda syukur Allah, terima kasih Allah pada kita-kita hamba, Allah balas kebaikan. Kebaikan kita buat sikit, tapi Allah bagi tu dia lagi banyak. Kan? Apa dia tanda syukur Allah Ta'ala pada dia? Kerana menyelamatkan anjing pun Allah berterima kasih pada dia. Kan? Faghafara lahu, Allah ampun semua dosa dia. Qalu ya Rasulullah, orang sahabat yang dengar cerita ni tanya, ya Rasulullah, wa innalna fil bahaim ajran, takkanlah kami buat baik pada binatang pun dapat pahala? Binatang. Para sahabat ni yang kagum, terkejut. Ya ke? Buat baik pada binatang pun dapat pahala ke ya Rasulullah? Qala, maka Nabi kata, fi kulli dhati kabidin ratbin ajrun. Setiap pada binatang yang ada jiwa, ada jantung. Ada jantung, ada hati yang basah, yakni ruh yang hidup, akan dapat pahala. Kalau kita buat pada, bukan takat anjing ni lah, semua jenis binatang. Semua jenis binatang pasti kita akan dapat pahala. Ada binatang yang Nabi suruh bunuh. Binatang perosak. Al-fawasik. Ada 5 jenis ekor binatang fawasik. Sekejap, saya tak ingat. Antaranya lah saya boleh sebut, tapi nak cari hadis. Fawasikul khams. Binatang perosak 5 ekor. 5 jenis. 5 ekor. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, khamsun minad dawab kulluhunna fasiqun. 5 jenis binatang yang fasik. Fasik ni jahat. Binatang kotor, binatang jahat, perosak. Yaqtulna fil haram, boleh bunuh sama ada kita duduk di tanah haram Mekah ataupun bukan tanah haram. Kalau di tanah haram boleh bunuh, berarti tempat lain lagi utama lah kita bunuh dia. Apa dia? Yang pertama, al-ghurab. Al-ghurab. Ghurab ni apa tu? Burung hitam, burung gagak. Burung gagak. Burung gagak. Termasuk binatang perosak dia. Wal aqrab. Kalajengking. Fa'rah, tikus. Kalbul aqur, anjing gila. Anjing liar ni, anjing gila. Yang kalau kena dia, kita penyakit. Apa disebut Haji? Rabies. Kena penyakit. Anjing gila. Dan apa satu lagi Al-hid'ah. Tak ingat satu lagi apa dia. Ular kot. Ular. Ular. Satu lagi ular. Ular bisa lah. Ular yang bisa. Malah ada hadis larang kita pelihara ular. Jangan pelihara ular. Ini orang dia syok pelihara ular kan. Okey, itu antara perkaranya. Macam monyet itu kacau-kacau tu, boleh kita bunuh dia? Dia wallahu alam. Rasa tak termasuk dalam binatang perosak tu, cuma binatang liar. Sebab bila kita kacau dia, dia lagi dendam. Monyet ni berdendam. Kan? Betul tak dia berdendam? Dia berdendam. Kalau kacau dia akan cari pasal balik ke kita. Binatang perosak termasuk. Ni 5 hadis tu binatang yang orang nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi termasuklah binatang lipas. Yang tu lah jenis perosak tu. Sibuk babi. Ambil campak jauh ya. Baling dalam sungai. Dah, dia boleh hidup dalam sungai. Cara membunuh binatang yang mengganggu kita tu, yang merosakkan macam semut, tu benda tu boleh lah.
Kita lain. Banyak binatang yang perosak lah, macam lipas, binatang semut. Tapi jangan, apa pun binatang kalau kita nak bunuh, jangan bakar je. Tu orang duk buat lebah dengan api kan. Tak boleh, dia kena asap. Asap boleh, asap nak halau, bukan bakar. Api letak api tu berdosa kita. Kadang-kadang ada orang buat dengan api, dia tojoh dengan api sabut tu kan. Api lah, bukan asap. Kalau dengan asap, tak apalah, halau dia. Katak Ustaz? Katak, tak boleh. Nabi tak pergi bunuh. Saya pernah masa mengandung pertama Ustaz, saya geli kan. Saya ambil tak macam mana, saya ambil, saya campak dalam ayam, saya flash lah. Saya flash dalam jamban. Dosa Ustaz. Berani pula pegang. Saya tak tahu macam mana, tapi itu dia meloncat, aku tak tahu. Geli-geli tapi boleh ambil bola tandas. Saya rasa saya tak tahu. Saya tak tahu, tapi betul, saya bunuh. Saya tertarik. Tak bunuh kot, dia boleh hidup lain. Flash pipi pun masuk dalam tangki tu, dia keluar nanti. Jangan, Nabi tak pergi bunuh katak. Kenapa Ustaz? Sehingga ulama khilaf, katak ni halal kita makan ke tidak? Kan? Ha? Ada. Geli. Yang meloncat-loncat tu, letak daun, yang meloncat-loncat. Jangan, tak tahu Allah kenapa kita tak tahu, tapi Nabi tak bagi bunuh. Zikir Ustaz, dia berzikir banyak kot. Mungkin dia berzikir, sebut ang-ang dia tu. Berzikir, binatang ni berzikir. Apa tadi? Binatang yang perosak. Okey. Jadi walaupun cicak tak termasuk, tak disebut tadi, tapi cicak juga termasuk. Dalam hadis lain lah. Hadis lain. Cicak disunatkan kita bunuh dia. Dia binatang perosak, binatang jahat juga. Dia segeng dengan jin. Labah-labah tu Ustaz? Labah-labah? Labah tak dibolehkan bunuh. Kita hanya buang sarang dia boleh lah. Punya serabut dalam rumah kita kan. Buang sarang dia. Tapi ialah kadang-kadang mati juga tu, kita macam bukan niat nak bunuh dia lah, nak buang, nak sapu bagi cantik je. Dia jahat lah, maksud dia jahat, binatang jahat. Boleh disunatkan kita bunuh. Lalat tu Ustaz? Ada cerita lah kata dia yang Lagu Iraq nak bagi isyarat pada musuh untuk bagi tahu Nabi dah ada dalam. Ustaz, lalat Ustaz? Lalat perosak juga lah, termasuk geng-geng lipas semua tadi. Ustaz, kalau lalat tu kena masuk bilik kita, ada kita sign tak elok ke apa Ustaz? Dia ada pembawa? Tak ada lah, ada tanda tak elok. Tandanya ada busuk. Ada benda tak elok. Sesak lah. Tak, ada benda busuk. Dia yang datang tu. Itulah benda-benda yang merosakkan, yang boleh mendatangkan keburukan, mudarat, kita boleh bunuh. Okey. Jadi kesimpulannya cerita ni, dalam hadis ni riwayat Imam Bukhari cerita lelaki. Dalam riwayat Muslim cerita perempuan, yang perempuan pelacur tu. Lebih kurang macam tu juga, sehingga dia masuk syurga. Kan? Jadi kita ni nak cari rahmat Allah yang memang betul-betul kita ikhlas. Kita tak tahu. Mungkin Allah ambil kira poin penting kita diampun dosa tu kerana tolong kucing. Boleh jadi yang tu. Boleh jadi yang tu tak jadi, tak buat ikhlas. Poin penting kita tolong orang sakit, tolong orang tu. Jadi tak tahu yang mana satu. Kalau dapat betul-betul yang solid punya ikhlas, maka cukup jadi poin Allah nak padam dosa kita, selamat kita syurga. Kan? Cukup dah yang tu. Dapat dah kasih sayang Allah kerana yang tu. Sehinggalah hadis macam ni, Allah cemburu. Allah kata, engkau sanggup hina diri engkau untuk sayang pada binatang. Takkan aku yang maha penyayang tak ada sayang kat engkau. Dah pasti akulah bagi sayang pada engkau, sebab kau bagi sayang pada binatang, maka sayang aku pada engkau diampun, dia masuk syurga. Kan dulu kita sebut, Allah akan balas sejenis apa yang kita buat. Kan? Kita kesian, Allah kesian dengan kita. Kita sayang, Allah sayang dengan kita. Kita benci orang tu, Allah benci dengan kita. Kita putus silaturahim, Allah putus hubungan dengan kita. Allah balas sama apa yang kita buat kat orang.
Kita asyik kutuk orang belakang, Allah pun akan sebut keburukan kita nanti. Buka dedah aib kita. Habis dosa kita. Terdedah habis semua. Kan? Jadi kalau kita tutup keaiban orang, man satara aurat akhihi, siapa yang tutup keaiban saudaranya, Allah tutup aib dia. Kita lagi banyak aib kita depan Allah lah. Aib ni maksud benda yang memalukan. Kalau Allah dedah, Allah malunya. Kan kita nampak kawan, nampak saya ni macam orang baik je kan. Pasal apa? Pasal Allah tutup aib saya. Orang tak nampak. Allah yang tutup. Kalau Allah dedah aib saya, memang tak ada siapa nak dengar cakap. Macam itulah kita semua. Allah tutup aib kita. Jadi jangan bagi terbongkar aib kita. Nak jaga macam mana? Kita jaga, jangan buka aib orang. Orang ni macam tu, alah kau nampak dia macam tu, aku kenal daripada jin apret dulu ni. Dia dulu jin apret dulu ni. Gini. Sekarang aja pun nampak pak lebay. Dedah aib orang. Tunggulah. Sebelum mati lagi Allah dah bongkar keaiban kita. Saya ingat tersebar. Lagi malu kalau kita dah mati, Allah dedah anak-anak kita malu. Isteri kita, pasangan kita rasa, Allah malunya. Kan? Itu dia. Pasal kita dedah aib orang lain. Kalau suka tutup, tak payah ceritalah dia. Tutup mulut rapat. Tak payah cerita. Tutup aib orang tu. Selamatkan dia. Maka Allah juga akan tutup aib kita di akhirat. Allah tutup aib macam mana? Dengan cara padam. Sehingga Tuan punya buku cerita tengok, ya Allah ni bukan aku punya ni. Nama Azian bin Man juga. Tapi tengok, yang dulu buat jahat tak ada pun. Yang ni banyak pula yang buat baik banyak, yang macam tak pernah buat. Bina masjid 100, bina ni beribu, ni buat ni 1000. Dari mana datang ni? Ni bukan aku punya, silap alamat. Malaikat kata kau punya. Dosa engkau Allah tutup kerana kau tutup aib orang. Allah tutup lah. Tak payah buka ada buku tu. Pahala ni datang dari mana? Dari kebaikan orang yang kau tutup aib. Patut kau dedah dia, tapi kau tutup, tak nak buka cerita. Dia buat baik. Dia dengan tertutup aib dia tu, dia dapat buat kebaikan. Maka kita juga menyumbang, ada saham kita. Dapat sama pahala kita. Kalau dengan cara kita dedah aib dia, sehingga dia nak buat kebaikan, tak boleh. Patut dia nak buat kebajikan ni, orang tak nak terima. Orang tak suka dengan dia, pasal kita dedah. Maka kita dapat saham dosa lagi bertimbun. Dosa, wala'iyadzabillah. Bagaimana tadi? Bukan satu lagi Ustaz. Pasal kucing. Kucing. Buat baik. Once upon a time, saya ada kucing. Saya bagi kucing saya makan, jadi kucing luar pun makan. Jadi dia dah suka seronok, selalu datang. Anak saya marah sebab dia kata, dia rata-rata kan macam. Jadi saya tak bagi, dia selalu datang, minta, saya tak bagi. Saya kata, go, tak ada makanan, go. Saya kata macam tu. Dia berdosa, Ustaz. Sebab kita mengingatkan orang kan komplain kan, orang tak ada benda kucing, berak-berak. Mata tu, macam mana tu Ustaz? Yalah, sebaiknya kalau boleh jaga lagi bagus, pahala dia banyak. Kalau boleh jaga kan. Kalau kita tak mampu nak jaga dia, tak apalah, kita bebaskan dia. Dia pandai cari makan tani. Memang dia kucing liar lah, dia kucing bukan kucing Yalah. saya. Kita tak bagi makan, kita tak kurung dia, tak boleh. Tak apalah. Yang bahaya ada hadis yang perempuan masuk neraka sebab kurung kucing tu. Dia kurung, begitu tak bagi makan. Dia mati. Itu berdosa. Tak apalah, pergi cari bagi makan lah pula. Kan? Beli press kiss. Tapi nak bagi makan kat mana sebab bawa pergi makan kat padang mana tu, letak makanan kan, tak depan rumah kita. Kucing tu berak-berak rumah orang. Tak, tempat yang jauh lah, jauh pada rumah orang, jauh pada padang, jauh pada tempat. Kucing mana berak? Kalau lagi baik macam orang pelihara buat rumah, buat tempat berak dia apa semua, kan? Itu pahala masya-Allah. Kalau dia ikhlas, itu dah cukup laluan syurga dia. Kan? Pas bunga betul Ustaz, pas bunga betul Ustaz. Tu nak dapat pahala tu. Kan? Tak habis-habis cerita. Okey, seterusnya kita tengok sini hadis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Udzibat imra'atan." Ni hadis ni. Diazab, seorang perempuan terkena azab kerana hirrah. Apa dia hirrah? Anak kucing. Abu Hurairah kucing kecil. Hurairah tu anak kucing yang kecil. Hirrah anak kucing. Habasatha, yang dia kurung, perempuan tu kurung anak kucing, hatta matat, sampai mati, ju'an, apa dia ju'? Dahaga, lapar. Fadakhalat fiha an-nar, maka dia dihumban dalam neraka perempuan tu. Yuqalu, dikatakan padanya, wallahu a'lam, la anti at'amtiha wala saqaitiha. Dia bila dia masuk neraka, orang tanya pasal apa masuk neraka, tak tahu, aku tak tahu apa salah aku masuk neraka. Aku semayang, aku puasa, semua buat. Maka dijawab, malaikat jawab, engkau masuk neraka sebab engkau tak bagi makan pada kucing tu. Engkau tak bagi minum pada kucing tu. La saqaitiha hina habasat, ketika kamu kurung dia. Wala anti arsaltiha, dan kau tak bebaskan dia. Kalau tak bagi makan, tak bagi minum, bebas tak apalah, dia pergi cari tempat lain. Ni kurung. Tu. Fa akalat min khashashil ard. Kalau kau bebas dia, dia boleh makanlah rumput-rumput ke, binatang-binatang liar kat luar tu. Jadi makanan dia. Ni kurung sampai mati. Nampak? Jadi kalau tadi ni tak mau bagi makan, mungkin kita bebas dia tak apalah. Kita taklah terlibat dengan dosa. Kan? Kita tak terlibat dengan dosa sebab tak kurung dia. Dia bebas. Kucing ni bila mungkin tak ada makan tang tu, dia pergi cari tang lain lah. Begitulah semua jenis binatang. Burung ke, sangka kan, tak bagi makan, berdosa, mati, kita bunuh dia tu. Hukum macam hukum bunuh binatang. Ingat, free ya hukum bunuh binatang. Dosa tu. Kan? Bunuh jiwa yang patut kita selamatkan dia. Bunuh dengan sengaja lah, kira kurung mati. Kan? Apa dia lagi binatang yang selalu orang pelihara? Arnab. Ikan masuk. Ikan, ialah kita kolam. Memang kita yang buat kolam tu, kita yang ni, dia tak ada pokok yang boleh dia makan, binatang yang boleh makan. Kita tak pergi makan. Bola aquarium, mati. Bahaya tu. Kalau dia memang kolam tu, sungai ke apa tu, tak pergi makan, tak apalah. Kita bebas, memang dia cari sendiri. Ni kita yang kurung dia dalam tempat yang terhad, dan dia tak ada makanan. Okey. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, berkasih sayanglah kalian. Irhamu turhamu. Hendaklah kamu saling kasih sayang pada orang, kamu akan dapat kasih sayang. Waghfiru yughfarullahu lakum. Maaflah orang, kamu akan dapat ampun daripada Allah. Tengok, benda yang sama kan? Kita sayang, Allah sayang. Kita ampun, maaf, Allah ampun kita. Ni tidak kita rasa macam orang tak kesian kat kita, orang tak tolong kita, orang buat dak, tak peduli. Kita tak nampak benda tu ada kat kita. Kita yang mula tak kesian kat orang. Tak ada rahmat pada orang lain. Maka Allah hantar orang tu main tak rahmat kat kita, tak nak tolong kita, tak prihatin dengan kita, tak peduli. Kan? Begitu juga kita tak maafkan orang, tapi kita minta ampun dengan Allah. Allah pun kata, aku tak ampun engkau. Engkau kedekut nak bagi ke orang kemaafan, aku pun kedekut nak bagi ampun. Wailul lil aqma'il qawl, kata Nabi SAW. Celakalah bagi corong-corong perkataan, iaitu orang yang mendengar nasihat tapi tak peduli, masuk kanan keluar kiri, dan tidak menerimanya, laksana corong yang hanya menjadi laluan. Itulah masuk kanan keluar kiri kita kata tu. Kan? Macam-macam dah kita nasihat dia, jangan macam ni, kena buat macam ni, jangan macam ni, buat macam ni. Dia buat tak peduli. Perangai macam tu juga tak berubah juga. Jangan jadi macam ni. Ini Nabi sebut wail, celakalah. Aqma'il qaul, jadi corong kata-kata. Kan? Wailul lil musirrin, celaka juga bagi orang yang kekal buat maksiat.
Orang nasihat, dia buat juga benda tu lah, dia ulang. Kan? Berterusan di atas apa yang mereka kerjakan daripada perbuatan mungkar. Musirin, orang yang kekal dengan maksiat. Ini disebut fasik. Orang fasik. Orang yang kekal buat maksiat. Dan dia tak rasa bersalah bila buat maksiat. Kan? Alladzina yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kekal buat maksiat sedangkan dia tahu itu maksiat. Dia tahu kan tak tahu. Tapi dia buat terus. Maaf cakap. Apa ya? Rokok kan. Dah dikira maksiat tu. Maksiat. Dah hukum fatwa kita kata benda tu haram. Buat benda haram. Maksiat. Kan? Kekal. Nabi kata celakanya orang yang kekal dengan perkara maksiat. Bukan dia tak tahu benda tu perosak. Kan? Merosakkan badan dia, merosakkan orang sekeliling. Harta ni bila letak tempat maksiat dikira mubazir, walaupun sikit, walaupun sesatu sen. Bila letak tempat dosa, maka dikira mubazir. Kan? Kadang kita kata engkau ni mubazir duit. Alah, panggil sangat orang mubazir air lagi banyak, orang mubazir makanan lagi banyak, makan tak habis, buang. Yalah mubazir juga. Tapi bila harta letak pada maksiat ni, dosa mubazir dapat, dosa musir alal maksiyah pun dapat. Kekal atas maksiat. Orang nasihat jadi corong telinga ya. Masuk kanan keluar kiri, dosa lagi. Kan? Terlibat dosa. Wal'iyadzubillah. Jadi dia kena usahakanlah untuk tinggalkan perkara tu, kerana dosa dianggap, saya boleh kata dosa itu dosa besar. Orang isap rokok sebab apa? Yang pertama tadi dia rosak diri, amanah badan ni Allah punya, tapi kita rosakkan. Rosak anak, yalah benda buang ni masuklah rumah, dalam kereta pun busuk semuanya. Yang kedua, yang ketiganya busuk sekeliling. Busuk rumah, busuk baju, masuk semayang dengan rokok, kita duduk sebelah pun tak senang. Bau busuk, baca Fatihah pun tak boleh. Kita yang tak isap, dia tak apalah, imun dia, hidung dia. Kan, tak rasa busuk, kita tak boleh senang. Kan? Lagi apa lagi? Ni perkara tadi, dia mengekalkan, dia tak dengar nasihat. Lepas tu dia juga mendidik anak buat maksiat. Walaupun dia kata, kau jangan isap rokok jangan, tak boleh tahu, ayah tak bagi tahu, tapi dia budak budak dengar dengan budak lihat tu lagi memberi kesan pendidikan daripada cakap. Kan? Betul tak? Mak-mak tahulah. Macam-macam kita popet, tak jadi juga. Tapi kalau kita tunjuk, kita rajin sapu yang rajin kemas, anak akan jadi rajin sama. Dia akan tiru perbuatan kita. Kan? Daripada kita duk cakap tadi ni. Kalau cakap kita tak buat, dia pun tak buat. Kan? Dia akan tengok, oh mak dia rajin, mak dia akan jadi. Itu tengok ayah dia dia akan jadi macam tu juga. Mengajar dia tu, duk mengajar dia. Jadi benda ni benda yang orang pandang remeh, sedangkan dia bahayanya besar. Apa lagi perkara yang mengekalkan perkara maksiat, contoh juga free hair, tak tutup aurat. Jadi benda tu kita kena teguh-teguh. Kena sampai-sampaikan. Kalau dia bawah tanggungan kita, kita bertanggungjawab lah. Kan? Anak kita ke, cucu ke, cakap-cakap ni. Sebenarnya cucu ni tanggungjawab lebih besar pada mak bapak dia lah. Cuma kita sebagai yang ada ilmu, bagilah nasihat. Supaya dia tinggalkan benda tu. Okey. Termasuk perkara maksiat tadi, bila buat jahat pada binatang. Menzalimi binatang. Ini cerita bab binatang kan. Cerita binatang lah. Cerita tadi tak berkaitan. Jadi nak sebutnya bahawa jangan. Ada seorang sahabat, anak pada sahabat Abdullah bin apa nama dia? Si budak, dia budak apa, main apa? Orang lastik, orang Kedah terbe. Kan? Terbe jadi tak tahu macam mana nak eja. Dia kecil tu saya sebut terbe burung kan. Jadi lastik. Tapi cara lastik tak tahulah, getah macam tu ke baling macam ni kita tak tahu. Tapi alat lastik tu. Jadi dia nak tangkap burung, dia lastik. Tapi seronok-seronok je, bukan nak tangkap sembelih makan pun.
Sonok pun, oh aku kena, tengok burung tu aku kena, burung ni aku kena. Kan? Sonok-sonok. Jadi Abdullah, sahabat Nabi tegur, jangan buat yang tu. Nabi larang kami lontar dengan batu pada binatang. Kan? Lontar batu, baling batu. Untuk menyiksa dia. Tapi kalau tujuan lain macam binatang ular datang kita lontar batu tu lainlah, dia perosak kan. Ni binatang macam boleh makan tapi kita buat main-main macam tu tak boleh. Esok budak tu buat lagi, dia larang lagi, esok buat lagi, larang lagi. 3 kali dah larang, dia kata aku dah cukup dah, aku tak nak larang kau lagi dah, kau nak buat kau punya pasal, tapi aku tak nak terlibat dan aku takkan tegur engkau lagi dah. Maksudnya pulau-pulau tak nak cakap dengan kau lagi dah. Jadi boleh sampai ke tahap tu. Kalau kita tegur dia perkara maksiat, tegur-tegur tak makan juga, tak jalan juga, kita boleh pulau dia macam tak peduli. Kan? Kita buat tak peduli dengan dia. Walaupun asalnya bila buat tak peduli itu kira berdosa juga, tak menegur kan. Tapi atas pendidikan untuk dia tinggal perkara maksiat, boleh. Seperti Nabi juga pernah pulau sahabat-sahabat yang buat perkara yang tak tertentu. Okey. Soalan? Ya. Macam mana nak pulau anak main isap rokok tu, macam mana nak buat Ustaz? Macam kalau kau isap betul anak saya isap big. Yalah. Tapi baik tak apa benda dia. Semi pulaunya. Macam mana buat Ustaz? Pula ada haji, jenuh jawab haji. Sebab anak saya kadang yang terlalu pandai ni, kena tanya, nas apa, ayat apa, dia tanya. Ni copyright kan ni hantar dia. Yang ni tapi tak cakap, mana dia cakap rokok dia. Semua lah perkara maksiat. Semua perkara maksiat mengekalkan tu. Orang kata boleh ke pulau macam mana pulau tak? Nak masak, saya tak masak. Taklah. Pulau tu pilihan. Mungkin kita dengan orang lain. Tapi dalam rumah nak pulau macam mana kan? Yang penting kita nasihat je lah. Memang. Mudah-mudahan guna power doa. Itu je. Power ni power. Bangun tahajud, ya Allah, saya menangis. Aku dah nasihat ni, ya Allah, aku dah sampaikan benda yang baik tapi dia tetap bukalah hati, lembut hati, bersih hati dia supaya dia dapat patuh. Allah yang kontrol. Mulut kita tak makan. Tapi kita minta dengan yang jaga dia. Siapa dia jaga dia? Jaga hati, ya muqallibal qulub. Tuhan yang duk bolak-balik daripada suka jadi benci. Benci jadi suka tu kawalan Allah. Kita minta yang tu lah. Kan? Jangan pula nak gaduh, ustaz cakap yang ni apa-apa boleh tiang balik lagi dah jadi perang dunia pula kan. Saya terlibat kali dengan saya main perang sini pula. Itu bila dia nampak saya kan, dia lari Ustaz. Betul Ustaz. Tak apalah, kita jangan guna mulut kita dah. Kita dah bagi nasihat. Kita dah bagi teguran apa yang patut kita buat. Yang penting ni power mak ni. Doa mak mustajab. Hari ni tak jadi lagi, mungkin besok tak, tahun depan belum lagi, akan datang pasti, yakin dia berubah. Jangan kata, engkau ni aku bagi nasihat banyak dah tak dengar cakap, engkau ni degil betul. Degil betul, amin malaikat. Degil dia. Engkau ni derhaka betul, derhaka dia. Jadi yang tu, dari mulut kita. Kan? Hati-hati. Jadi kita guna power kuasa ni, yang ni memang sangat mustajab, pasti akan mustajab daripada mak pada anak. Walaupun maknya tak baik, walaupun mak dia bukan orang yang saleh, mak pada anak pasti makbul. Kan? Tak tahulah bila masa tu pulang pada Allah lah. Mungkin kita dah mati baru dia berubah. Tak apalah, kan? Yang penting sampai bagilah amalannya. Satu lagi doa yang diajarkan, Allahumma barik lana fi auladina. Nanti saya post bagi. Allah barik lana fi auladina wa la tadurrahum. Doa untuk anak. Ya Allah, berkatilah anak-anakku, jangan kau mudaratkan mereka. Mudarat ni maksud biar dia dalam dosa dan maksiat. Jangan kau mudaratkan mereka. Wafiqna wafiqhum li ta'atik. Bawalah kami dan mereka jalan taat engkau. Wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum warzuqhum birri. Berilah kebaikan kami sampai pada dia orang, kebaikan dia orang sampai kat kami. Jangan bagi yang tak baik kat kami sampai kat dia. Dan kebaikan jahat dia jangan bagi sampai kat kami. Kita minta yang baik. Yang baik kita sampai kat dia, yang baik dia sampai kat kita. Kan? Bukan potongan Al-Quran Bukan. Doa ulama. Tak salah Imam Ali Al-Habsyi doa kan.
join siap. InsyaAllah. Syarif. Kan? Guna yang tu doa pasti jadi untuk anak kita. Mudah-mudahan. Allah je yang kawal hati dia. Macam suami, kita nak tegur kan, tangan naik, yang ni pi. Macam-macam dia ada power, kekuatan. Jadi kita minta pada Allah yang kontrol hati dia. Kan? Macam kita kadang-kadang cakap, tak boleh kita pergi cakap kat bos kita. So, bos. Jadi bos lagi segala bosnya, Allah. Kan? Yang kawal hati dia. Bayangkan Sayyidina Umar pergi dengan penuh kebencian, tiba-tiba boleh masuk Islam, lembut, cinta Nabi. Kan? Macam mana boleh jadi macam tu? Allah yang terbalik. Bolak-balik, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balik hati manusia. Kita minta pendirian yang tetap atas Islam. Jadi untuk dia, Allah barikan fi auladina. Untuk suami pun itu je, kekuatan isteri. Sebab kekuatan isteri, Masya Allah, dia punya susah untuk suami. Susah payah dia untuk suami. Kan? Jadi, lagi berat dia menghadapi situasi, kalau dia betul menghadap Allah, lagi cepat makbulnya. Okey, seterusnya kita tengok hadis daripada Ummu Umamah, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, mungkin Al-Bahili di sini nama tetap, nama lengkap dia Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi bersabda, man rahima walau dhabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyayangi, mengasihi, walaupun hanya pada haiwan sembelihan, waktu nak sembelih tu. Biasa sembelih macam tak ada kesian kan? Tapi tak, waktu nak sembelih tu sembelih dengan penuh kasih sayang. Nescaya Allah akan kasih dia, sayang dia pada hari kiamat. Waktu nak sembelih binatang ayam ke apa kan? Macam mana? Dan Nabi sebut, kalau kamu nak sembelih, sembelihlah dengan penuh kasih sayang. Wa idza dhabhtum fadhbahuha, apa ayatnya tak ingat. Kalau kamu nak sembelih, sembelih dengan kasih sayang, rahmat. Buat baik pada kasih sayang, ihsan. Jadi sahabat tanya Rasulullah, macam mana nak buat baik pada ketika sembelih? Sembelih tu macam tak jadi baik, kita sembelih dia. Dan Nabi kata, tajamkan pisau, bagi cepat dia mati. Tu cara buat baik. Sembelih tak salah, tak berdosa. Tapi bagi dia cepat mati, bagi dia sakit dia tu minimum, sikit. Kalau itu kita buat kerana pasal sayang kat dia, cari pisau yang tajam, ini test juga kertas, tak tajam ni, ni tajam. Kenapa cari sampai macam tu? Kerana kesian kat dia, nak bagi dia cepat mati. Itu ada kesian tu, Allah akan balas ke akhirat dengan kesian dia, pasti. Kan? Contoh, bunuh cicak. Binatang yang dipatut bunuh dengan kasih sayang. Bunuh dengan kasih sayang. Kan? Ayat itu Nabi kata, kalau sekali bunuh mati dapat 30 pahala. Kalau 2 kali pang tak mati lagi, pang baru mati, dapat 20 je. Kalau tang dapat 10 je. Dah lah, kita nak bagi dia mati cepat. Biar kalau boleh sekali kedepom mati terus. Pahala kita lagi banyak. Yalah. Apa yalah caranya kan? Tapi jangan api je. Kerana Nabi larang jangan menyiksa makhluk dengan api, kerana siksaan makhluk dengan api tu adalah hak Allah. Tu Allah punya power, Allah punya kuasa. Makhluk tak dicuri. Hak Allah. Kan? Spray tu memang boleh lah. Spray boleh lah. Jangan spray buah api. Buah api tadi ya. Apa yang bagi cepat mati? Ketuk dia. Ya. Oh, punya tu. Oh, ni fatwa baru, fatwa. Tikus. Oh. Dia cepat mati. Oh. Okey, ada petua baru. Petua bukan fatwa, petua. Tikus yang dah masuk dalam perangkap, rendamlah air, dia cepat mati, dia kata. Ya. Oh, saya memang geli tikus yang minta maaf. Nak
Bakar hidup. Kerang makan. Kerang. Yang kita makan. Oh, kerang memang tu cara kita nak, dia nak sembelih je mana kerang kan? Nak sembelih tak boleh. Kalau ikan boleh ketuk kepala dia mati. Kasih sayang. Kan? Jadi kerang udang tu memang kita bakar bukan nak siksa dia. Memang bakar nak makan. Itu lain lah. Udang tu macam dah mati kot, Ustaz. Kerang hidup. Kalau macam tikus kan, kita dah sangka kita dah tangkap, kita geli nak bunuh dia, letak di tengah panas tu. Lagi lambat. Dia binatang perosak. Boleh bunuh lah. Boleh mati kan. Tapi kurang lah, maksudnya pahala kita tu kurang buat kita lambatkan mati dia. Seksa dia. Kalau tak ada cara lain, bolehlah buat. Maksudnya tak tahu cara, kita nak pegang, menggeli, nak buka perangkap dia pun, sekejap dia masuk kain kita. Boleh lah. Binatang tu binatang boleh bunuh. Binatang yang boleh bunuh, kita boleh buat cara bagi dia mati. Cuma kalau lagi cepat dia mati, lagi bagus. Terpulang. Yalah. Doktor yang decide tu boleh tahu kan, kata ni tak ada peluang dah, kalau biar dia hidup pun merebak virus dia ke, penyakit dia ke, yang tu boleh kita bunuh lah. Memang kita tak nak mudarat tu lebih besar. Mudarat lebih besar. Kan? Kalau doktor kata macam tu boleh bunuh, kita bunuh je lah. Maksudnya, tapi kita tak tergamak kan. Biar doktor lah buat. Cocok lah bagi cepat mati. Jangan api. Jangan guna api. Ni Nabi tegurlah hadis pasal sahabat bakar tanah sarang semut. Biasa semut yang duduk dalam tanah, semut api lah kan. Semut bahaya lah. Tapi Nabi nampak kesan bakar. Nabi tanya, siapa bakar ni? Kami ya Rasulullah, jangan seksa makhluk dengan api kerana itu hak Allah. Jadi guna spray kita racun tu, okey lah. Kan? Kan? Itu rahmat, tanda kasih sayang kita pada binatang sekalipun. Masuk tajuk baru, bab akhdhil baydah minal humrah. Tu dia, humarah. Boleh tak kita ambil telur burung? Anda tahu, tengok. Ya. Tunggu. Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni dalam riwayat. Abdullah bin Umar. Okey. Bahawa Nabi SAW telah singgah di sebuah tempat. Lalu seorang telah mengambil telur seekor burung hummarah. Maksudnya burung kecil, seumpama burung pipit atau burung cak rumah. Maka burung tu, hummarah tu, telah datang mengepak-ngepak, menangis, cara burung lah, nangis-nangis tu kan, di atas kepala Rasulullah SAW. Macam datang mengadu. Ngadu sedih dia. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, siapa di antara kalian yang telah membuat burung ini terganggu dengan mengambil telurnya? Lalu seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah SAW, aku yang telah mengambil telurnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kembalikanlah ia kerana kesian pada dia. Masya Allah. Kan? Jadi boleh tak kita ambil? Kalau nak ambil pun jangan ambil semua. Tinggal sekok, seketui ada sebiji. Supaya kawannya adalah anak dia tu, zuriat dia nanti. Kan? Ni hantar ambil semua, sedih dia hilang habis semua. Kalau ayam tu ambil semua tu. Tinggal seketui, sekok kan. Supaya dia boleh adalah anak dia. Boleh, benda yang halal makan tak dilarang. Nabi bukan tadi ni sebagian ulama mengatakan adakah haram. Tidak, kalau benda tu halal tak haram. Cuma kesian ke dia, dah dia main mengadu, selamatkan dia lah, bagilah sebiji balik. Hukumnya ihsan tadi ni. Kalau binatang tu boleh makan, telur tu boleh makan, kita ambil lah untuk ayam kan. Ambil semua, nanti dia telur lain ya. Boleh, dari sudut hukumnya boleh, sebab benda tu halal. Cuma kalau ada ihsan, lebih baik tinggallah sebiji kat dia. Supaya dia bolehlah dapat anak pula kan. Penyu Ustaz. Sama. Telur penyu tu.
Telur penyu halal makan kan? Ha? Halal tak? Kan? Halal kan? Boleh makan? Saya pernah kot. Pernah. Kan? Boleh. Cuma undang-undang kita lah tak boleh tak? Undang Malaysia kan? Kena tangkap siapa yang ambil telur penyu. Jadi kalau nak ambil pun tinggallah sikit kat dia. Tanda kesian kat dia. Kan? Okey. Sebagai mengatakan itu hukumnya harus pula makruh. Kena kalau ambil semua tu. Sebagai mengatakan demikian. Taklah dikira berdosa sebab benda tu halal. Fajar. Seperti kisah unta tu. Tengok kisah unta, walaupun sembelih unta halal kan. Tapi Nabi kerana kesian kat unta, Nabi tak nak bagi tuan dia sembelih. Bukan kata haram, berdosa, tak berdosa, cuma kesian. Pasal unta ni mengadu, dia tak nak kena sembelih. Jadi Nabi nak haramkan orang tu tak boleh, benda ni halal. Cuma Nabi minta, jual kat aku unta ni. Dia kata make free ya Rasulullah. Bila dia make free, nak jadi hak milik Nabi, Nabi bagi, so tolong jaga aja unta ni, hak aku. Biar jangan sembelih dia, biar dia sampai mati biasa. Bagi makan macam biasa. Ini menunjuknya bahawa tak sembelih tu bukan kerana sembelih haram. Tak, Nabi suruh pulang balik telur bukan kerana ambil telur tu haram, tapi pasal kesian pada binatang. Jadi biarlah sebiji ke dia. Unta ni jangan sembelih lah, tak apalah, kesian. Sebab dia mengadu pada Nabi SAW. Fajar Fatamil Ansar, mana tadi? Tu cerita unta yang saya sebut. Ini tanda kasih sayang Nabi pada binatang tu sahaja. Bukan tanda haram kita ambil telur. Selagi telur tu benda yang boleh diambil makan. Bab at-tayru fi qafasi. Qafas dalam sangkar. Burung dalam sangkar. Daripada Hisham bin Urwah, dia telah berkata, siapa dia Hisham bin Urwah? Cucu kepada Zubair bin Awam. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Zubair Awam tu sahabat Nabi. Hisham ni anak Zubair bin Awam, abang dia Abdullah bin Zubair. Sahabat Nabi abang dia, dia Hisham ni bukan sahabat. Sebab dia lahir Nabi dah wafat. Berapa tahun selepas Nabi wafat. Mungkin setahun 2 tahun itu. Jadi dia tak sempat jumpa Nabi. Urwah. Jadi nak ceritanya Hisham yang cerita tentang Urwah ni. Hisham tu si anak dia. Anak pada Urwah ni cerita apa? Kana Ibnu Zubair. Bila sebut Ibnu Zubair, Urwah pun Ibnu Zubair juga. Tapi bila sebut Ibnu sahaja, berarti Abdullah. Abang dia. Abang pada Urwah. Walaupun Urwah pun anak Zubair juga kan. Abdullah pun anak Zubair, Urwah pun anak, dua beradik. Tapi bila sebut Ibnu Zubair saja, orang faham Abdullah, bukan Urwah. Kalau nak sebut Urwah, kena sebut Urwah bin Zubair. Itu cara memahami nama-nama yang disebut. Adalah Ibnu Zubair, yakni Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Di Mekah. Wa ashabun Nabi SAW yahmiluna at-tayra fi aqfas. Berada di Mekah, para sahabat Nabi SAW membawa burung-burung dalam sangkar. Jadi tak salah nak sebutnya. Tak salah kurung burung, tapi janji bagi makan. Bagi dia hidup. Burung boleh kurung. Tapi janji makan. Tak bagi makan, hukum bunuh. Hukum macam kita bunuh dia. Berdosa. Okey. Dalam hadis lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'a ibnan li Abi Talhah. Nabi masuk dalam satu rumah, satu tempat, Nabi lihat seorang anak Abi Talhah, Abdullah bin Talhah, yang dipanggil dengan Umair, dipanggil dengan nama Umair. Abu Umair panggil dia. Yuqalu lahu Abu Umair wa kana lahu Nughair. Nughair ni nama burung. Burung apa Nughair ni? Sejenis burung lah. Saya pun tak faham, tak tahu burung apa. Kan? Sejenis burung Nughair.
Yal'abu bihi, dia duk main, dia duk pelihara lah, tangkap burung tu, main-main kurung burung tersebut. Faqala ya Aba Umair ma fa'ala au aina an-nughair, ma fa'ala an-nughair, ma fa'ala an-nughair. Jadi Nabi guna bahasa yang cantik, Umair, Nughair. Ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair, wahai Nughair, Umair, macam mana burung kau? Burung Nughair, maksudnya dia duk kurung main burung tu. Jadi nak sebutnya Nabi tak larang kurung tangkap burung. Tangkap boleh, kurung boleh, janji bagi makan. Itu. Nak sebutnya bolehlah orang minat burung gantung sangkar depan rumah. Kan? Haji minat burung ni? Cik ke? Ada sangkar lawan macam-macam tu boleh. Yang penting cukupkan dia punya keperluan. Okey, bab yunma khairan minan nas. Satu hadis. Okey, satu hadis. Pada bab menyatakan menumbuhkan kebaikan antara manusia. Menumbuhkan, buat apa saja bentuk kebaikan. Kata war-warkan kebaikan. Hidupkan kebaikan di kalangan manusia. Daripada Ummul Kalthum bin Uqbah bin Abi Mu'id. Masya-Allah. Uqbah bin Abi Mu'id, ayahanda pada Ummul Kalthum ni mati bukan Islam. Uqbah bin Abi Mu'id. Dia antara orang yang masuk Islam tapi murtad balik. Dia syahadah Islam depan Nabi. Ceritanya bila dia buat jamuan di rumah di awal peringkat Islam ni, Mekah, dia buat jamuan, dia panggil kawan-kawan dia, Abu Bakar, Umar tu member dia. Masuk Nabi sekali panggil. Nabi datang, Nabi kata, aku tak boleh makan sebab engkau bukan Islam. Kalau itu tak apalah. Orang Arab ni malu sangat. Aib bagi dia. Aib sungguh kalau tetamu datang tak mau makan makanan. Ini penghinaan besar. Kan? Jadi kalau kita jadi tetamu pergi rumah orang Arab lah yang faham, yang pegang dasar macam tu, dia jamu, kita kata, kenyang, tak larat makan, minta maaf, tak payah. Muka dia berubah merah macam. Dia rasa malu sangat tetamu. Tak larat pun, okey, terima kasih ya. Ambil segelas air minum sikit. Alhamdulillah. Baki lagi banyak, tak apa. Dah kira ambil. Sebab dia nak berkat datang dalam rumah dia. Kalau tetamu mai tak makan, macam berkat nak turun tak jadi. Maghfirah Allah nak turun tak jadi. Dosa banyak-banyak dalam rumah ni tak jadi, tak ampun. Kan? Jadi tu. Dia orang pegang sangat benda macam ni. Jadi dia rasa malu. Nabi datang tak nak makan. Dia sanggup, tak apalah kalau macam tu, macam nak Islam. Ucap asyhadu alla ilaha illallah. Dia pun syahadah. Nabi pun makan, balik. Jadi datang pula geng dia yang lain. Abu Jahal dan geng-geng dia. Kami dengar cerita engkau dah Islam ikut Muhammad. Tak, tadi aku cakap tu sebab nak bagi dia makan rumah aku je. Mengarutlah, kami tak percaya engkau. Selagi engkau tak buat sesuatu, kami tak percaya. Buat apa? Engkau pergi cari Muhammad, ludah balik muka dia, baru kami percaya engkau ni tak ikut agama dia pun. Kan? Okey. Sebab dia takut. Dia ada bisnes, dia ada share bisnes dengan Abu Jahal. Abu Jahal ugut. Kalau kau tak keluar agama Muhammad, habis bisnes engkau, tak apa satu pun tak dapat. Kami takkan bagi untung dia. Dia takut duit dia hilang, dia sanggup pergi cari Nabi, ludah muka Nabi. Berdepan, ludah. Tapi dikatakan Allah tak izin beliau si jahat ni kena muka Nabi, mulia. Angin datang tiup, piu. Ludah pun kena muka dia balik. Patah balik muka dia. Tapi yang kena bukan beliau, macam terbakar muka dia hitam. Muka dia jadi hitam. Sehingga di akhirat Allah cerita dalam surah Furqan tentang dia menyesal, silap. Celakanya aku dah ikut Muhammad tapi ikut geng jahat pula. Dia gigit makan, yauma ya'addu zalimu ala yadayh. Gigit makan kerana menyesal. Kan orang menyesal gigit kuku kan? Geramnya dia gigit kuku dia. Dia bukan kuku lagi, makan tangan terus. Tu baru siksaan di mahsyar. Belum azab neraka lah. Neraka lagi dahsyatnya. Kan? Tu Uqbah bin Abi Mu'id, tapi anaknya Ummul Kalthum sahabiyah. Sahabat perempuan. Bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukanlah pembohong orang yang mengislahkan, mendamaikan sesama manusia. Walaupun bohong, tapi tak kira dosa bohong. Ini dosa P.Ramlee punya bohong ni. Bohong sunat. Betul ni, P.Ramlee cakap betul. Ada bohong yang sunat.
Kalau tujuan kita cakap tu untuk erat hubungan, jaga hati. Isteri masak tak sedap. Sedap abang? Sedap. Bukan sedap, sedap. Oh, dia punya dot. Dia tipu lah. Tapi boleh lah. Untuk naik semangat isteri, makan isi seronok dia masak. Untuk menjaga hati orang lain. Untuk jaga hati. Tak dikira bohong. Tak kira dosa bohong. Boleh. Boleh. Tanya banyak kali. Sebab salah juga. Kan? Yalah, ada ketika kalau jujur, selamatkan silaturahim. Ada ketika bila jujur waktu tu memang yang tak ada apa-apa, tiba-tiba terus pecah. Yang tu stop, jangan tak payah jujur lagi. Kan? Cari mengeratkan silaturahim tu lagi penting daripada pembohongan. Jaga hubungan suami isteri, hubungan anak. Kan? Itu lagi baik. Ni Nabi kata tak dikira bohong pada 3 tempat kot. Hadis lain ni sebut nanti. Lalu dia berkata kebaikan itu akan menumbuh kebaikan. Niat kita tak nak bagi dia masam muka, tak nak bagi dia suami isteri pecah, kan? Itu niat baik akan menambah kebaikan yang lain. Walaupun ada unsur tipu tadi, tapi niat kita untuk menambah kebaikan. Jadi akan jadi hubungan jadi erat dan sebagainya, kan? Masak lagi, kan? Tak sedap makan. Tak sedap. Okey. Jadi lalu dia mengatakan kebaikan akan menumbuh kebaikan yang lain. Dia berkata, aku tak pernah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran pada sedikit pun apa yang manusia katakan daripada kata-kata bohong, melainkan pada 3 perkara ni. 3 ni. Maksudnya aku tak pernah dengar Nabi bagi izin orang cakap bohong kecuali 3 ni. Iaitu yang pertama, islah bainan nas, iaitu membaiki hubungan manusia yang bergaduh. Adik-beradik bergaduh, kita pergi kata kau tak payah gaduh. Dia dah menyesal dah tu, dia menyesal, dia mengaku salah. Dia kirim salam kat kau tadi. Dia kata kalau boleh nak datang bagi salam, nak datang baik-baik baliklah. Padahal kau tu tak cakap apa pun. Kita pandai mengayatnya. Kan? Pergi kat nu pula kita cakap macam tu, akhirnya dia orang jadi baik. Cakap kita tadi dapat pahala, bukanlah dosa bohong. Pahala lagi pula. Begitu juga kadang-kadang kita tahu dia orang ni naik angin lah sama-sama dia orang ni. Kita ni pergi lurih pula, lurih bendul. Memanglah duduk dengan dia ni, dia kutuk kawan tu. Hantam-hantam sebab dia meluat, dia benci. Kita pergi kat kawan ni, kita kata, engkau tadi dari mana? Daripada rumah dia. Dia cakap apa? Aku tak nak bohong lah, aku cakap betul ya. Dia kutuk hang gini-gini. Kita jadi batu api. Tak, mungkin kita kata, tak, saya cakap betul ni. Cakap betul sehingga mereka lagi, apinya lagi besar, kita jadi batunya. Dosa. Jadi batu api, mengadu domba, namam dia sebut. Bukan mam-mam, namam, huruf N, huruf nun. Namam la yadkhul jannah an-namam, takkan masuk juga orang yang laga orang. Walaupun cakap betul, tapi betul tak kena tempat. Lurus tak kena tempat. Sehingga jadi pergaduhan besar. Okey. Jadi yang pertama yang tu mendamai antara dua manusia yang bergaduh, kita cakap bohong pun betul, baik. Yang kedua, kata-kata lelaki kepada isteri yang tadilah. Oh sedap, yang cantiknya dalam dunia ni tak ada orang lain lah macam ni cantik. Kan? Ada lah. Apapun tujuan apa? Kalau tujuan ada benda lain yang tak kena, tak baik. Tujuan tu penting. Tujuan nak erat, nak berkasih sayang, kan? Dan kata-kata perempuan pada suami pun sama. Walau tak sepenuh hati kan? saya. Walau tak sepenuh hati. Yalah. Kuatnya bang, padahal sakit pinggang sana ni. Kan? Puji bila bagi naik sikit, kan. Ala kulli hal gitulah hubungan. Semuanya tujuan baik untuk erat silaturahim. Lebih rapat, lebih baik. Kan? Macam kita kadang-kadang, handsome ni Pak Haji. Ini nampak handsome bagus. Pasal nak tunjuk kemesraan. Itu tujuan tu, tujuan lain. Kalau tujuan nak minta anak bodek pasal nak ada benda lain.
Tak kena lah. Kan? Tujuannya untuk silaturahim. Yang ni tujuan untuk erat silaturahim, jaga hubungan. Kadang-kadang kita tak tahu nak cerita apa dengan dia kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diam, tak ada cerita apa, tak tahu nak cerita. Buatlah usik-usik, oh macam ni nampak hero macam ni. Kan? Berseri-seri macam ni. Contohnya. Dia senyum lah sikit, korangnya dapat senyum. Bolehlah kita jadi mesra. Tak kisahlah maksudnya suami isteri kan kawan. Ya, termasuk. Cuma jangan sampai dia orang kata apa? Lupa daratan pula kita puji. Melambung-lambung dia lupa daratan. Sehingga dia buat maksiat pun kita puji. Oh, engkau ni nampak bercahaya ni, nur datang daripada. Padahal dia buat maksiatnya. Dia buat dosa. Itu tak kena pula. Dalam hal dia buat dosa maksiat, benda tu kita kena tegur, tak boleh. Benda ni haram dosa. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi dalam hadis ni sebut 3 benda ni. Ada satu lagi yang tak termasuk dalam ni. Dalam hadis lain Nabi sebut 3 juga, tapi dia skip satu yang suami isteri. Suami isteri itu madai satu pasangan kan? Sama ada isteri cakap pada suami ataupun suami cakap pada isteri, satu benda aja. Satu lagi disebut dalam perang. Dalam peperangan boleh helah, boleh tipu. Perang. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fihi. Allahumma barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. Dia cerita dalam hadis ni apa ni? Tentang Nabi Ibrahim nipu 3 kali. Nabi Ibrahim tipu 3 kali. Yang pertama, apa dia Nabi Ibrahim tipu? Dia tipu Namrud. Namrud tanya, engkau kan yang hancurkan berhala semua ni? Tak. Nabi Ibrahim kata, tak, kau bertanya tu berhala besar tu. Dia tipu kan. Padahal dia yang ketuk semua tu. Itu tipu yang dihalalkan. Dan kedua, dia kata, aku sakit. Inni saqim. Namrud kata, kenapa kau tak datang ke rakyatku? Kenduri aku. Dia kata, aku sakit. Padahal tak sakit pun. Dan yang ketiga, ayatuhal airu innakum lasariqun. Apa satu lagi, dia tipu isteri dia. Bukan tipu isteri. Dia masuk Mesir dengan isteri. Isteri dia cantik, Hajar. Hajar ke Sarah? Hajar kan waktu tu. Jadi dia tahu raja ni bila tahu isteri orang, dia akan ambil ya. Dia suka dengan bini orang. Dia tak mengaku, dia kata ni saudara aku. Nabi Ibrahim kata ni saudara aku. Itu helah lah. Nak menyelamatkan. Nabi Ibrahim tipu 3 kali. Satu lagi Nabi Yusuf menipu juga. Kan? Nabi Yusuf kata, kan dia tipu, dia masuk barang istana dalam guni anak adik dia tu, Bunyamin tu. Dia kata, kamu curi barang istana. Padahal dia yang letak masuk. Kan? Tapi itu semua helah, disebut sebagai helah untuk tujuan yang lebih besar. Tujuannya lebih besar. Wallahu alam.